Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk biologi tingkatan 4 pada hari ini, kita akan mulakan topik bagi bab 13 iaitu homeostasis. Dan apakah perkara yang perlu kamu pelajari? Pertama, menerangkan maksud homeostasis. Yang kedua, mewajarkan keperluan untuk mengekalkan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam badan kita. Dan yang ketiga, memerihalkan penglibatan pelbagai jenis organ untuk mengekalkan persekitaran dalam badan, persekitaran yang optimum. Yang keempat, mengaplikasikan pengetahuan tentang konsep homeostasis dalam pengawal aturan suhu badan, arus gula darah, tekanan separa karbon dioksida dan juga tekanan darah. Okey, boleh teruskan. Okey, ini adalah homeostasis. Apakah homeostasis? Homeostasis ialah pengawal aturan faktor fizikal dan juga faktor kimia persekitaran dalam pada julat yang normal supaya sel berfungsi dalam keadaan optimum. Sel-sel dalam badan. Okey, perhatikan carta yang cikgu berikan yang warna bulat biru ni. Okey, mekanisme homeostasis ini adalah yang tengah tu, kita pandang yang melintang pada julat normal. Okey, andai kata ada satu persekitaran yang mempunyai nilai yang meningkat, maka sistem kawal atur akan berfungsi. Jadi sistem kawal atur ya. Dan ia akan diturunkan ke julat normal. Dan begitulah sebaliknya, jika nilai menurun, kita tengok yang sebelah kiri ni, daripada julat normal, jika dia kesan ada nilai menurun, sistem kawal atur dalam badan akan melakukan mekanisme nilai tadi akan diturunkan ke julat normal. Itulah yang dikatakan homeostasis. Maka kita tengok kat sini, homeostasis dia mengawal atur dua faktor yang tadi cikgu sebutkan, faktor fizikal dan ini ialah faktor kimia. Yang mana faktor fizikal, suhu, tekanan osmosis darah dan juga tekanan darah. Kalau faktor kimia, nilai pH, kepekatan garam mineral dan juga gula darah. Okey, kita tengok yang pertama iaitu tentang pengawal aturan suhu dalam badan kita. Okey, pengekalan suhu badan pada satu julat tetap adalah penting untuk memastikan tindak balas metabolisme sel dalam badan kita yang dimangkinkan oleh enzim berlaku dalam tahap optimum. Suhu yang terlalu tinggi, contohnya awak demam. Suhu meningkat sehingga 39-40 darjah Celsius. Ia akan menyebabkan apa? Nyah asli enzim. Jadi enzim apabila ternyah asli, maka ia tidak lagi berfungsi. Bila tidak berfungsi, benda lain tidak akan, proses-proses lain dalam badan tidak boleh berlaku. Okey, kita dekat poin yang kedua ni. Suhu yang terlalu tinggi akan menyah asli enzim, manakala suhu yang terlalu rendah pula akan melambatkan aktiviti metabolisme sehingga tidak boleh menampung keperluan sel ataupun kemandirian sel. Okey, perubahan dalam suhu badan dikesan oleh termoreseptor dalam kulit kita dan juga termoreseptor pada hipotalamus. Dua termoreseptor terletak. Okey, kita akan tengok rajah. Okey, tapi kita tengok dulu yang laluan aliran ni. Aliran kawal atur ni rangsangan datang daripada suhu, sama ada dia detect suhu rendah ataupun suhu tinggi. Okey, siapa yang kesan? Okey, reseptor. Kemudian impuls dihantar ke otak. Otak menghantar tindak balas ke efektor. Okey, dan berlaku gerak balas kembali normal. Jadi kita tengok ya. Okey. So, orang ini menunjukkan rangsangan iaitu suhu badan meningkat melebihi julat normal. Jadi, termoreseptor pada dua lokasi akan mengesan. Hipotalamus ni Okey. Kemudian, apa dia pengawal aturan yang akan dihantar oleh otak? So, efektor bahagian kulit buat apa? Kita tengok ya.
Otot erector kurang dirangsang supaya mengendur dan bulu roma akan sentiasa condong pada permukaan kulit. Akibatnya, lapisan udara yang nipis akan terperangkap antara bulu roma kita, maka haba akan dibebaskan dengan cepat sebab bulu roma condong. Dia kurang perangkap udara. Okay. Itu yang dilakukan oleh kulit. Okay. Efektor lain. Efektor lain ialah seperti kapilari darah kita dekat permukaan kulit. Tengok ya yang sebelah kanan ni. Arteriol di dalam kulit akan mengembang. Sebab tu bila awak panas, awak akan nampak muka awak merah je. Merah orang kata, merah juga muka merah. Itu kita panggil pemvasodilatan. Iaitu kapilari darah mengembang. Kenapa dia kena kembang? Okay, supaya lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit. Dan bila darah banyak mengalir ke permukaan kulit, lebih banyak haba akan disingkirkan ke persekitaran luar. Kena faham ya? Awak kena tahu, bila sesuatu organ tu buat macam tu, apa kenapa? Kena jelaskan reason. Okay? Seterusnya ialah faktor yang berkaitan dengan otot rangka. Yang ni ya. Otot rangka kita pula akan kurang mengecut dan mengendur. Jadi badan tidak akan menggigil. Bila badan tidak menggigil, kita tidak akan menjana haba. Menjana tenaga haba. Dan seterusnya, yang ini pula, organ efektor yang berkaitan ialah kelenjar peluh. Jadi ada 4. Ada 4 organ efektor yang bertindak secara fizikal untuk kawalan suhu. Kelenjar peluh akan dirangsang untuk mengeluarkan banyak peluh. Bila peluh keluar banyak, peluh yang terserap akan menyebabkan kulit akan menjadi sejuk. Jadi ingatlah, rangsangan tadi ialah suhu badan kita meningkat. Jadi secara kimia pula, apa yang berlaku dalam badan kita? Tengok sekejap. Yang bawah sekali ni. Okay, secara kimia, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal kurang dirangsang untuk merembeskan hormon adrenalina, maka tetap kadar metabolisme kita juga akan kembali kurang masa tu. Dan kita ada satu lagi kelenjar, itu kelenjar tiroid di bahagian sini. Okay. Kelenjar tiroid tidak dirangsang juga. Dan rembesan hormon tiroksina kurang. Bila tidak dirangsang, hormon kurang. Kadar metabolisme akan berkurang. Maka tiada haba akan dijana. So secara kimia ada 2 kelenjar yang bergerak balas, iaitu kelenjar adrenal dan juga kelenjar tiroid. Kedua-dua kelenjar ini merembeskan hormon berkaitan dengan peningkatan kadar metabolisme. So kalau kurang hormon dirembes, maka kadar metabolisme akan turun. Jadi julat suhu akan kembali normal. Boleh nak? Jadi awak kena faham konsep ni, selalunya dia akan masuk dalam bahagian AC. Alright. Okay, ini dalam bentuk peta supaya lebih faham. Kena tahu gerak balas organ berkaitan fizikal dengan kimia. Mudah je. Okey. Yang ini adalah dalam bentuk kalau kita sejuk. Kalau kita sejuk, iaitu suhu berdalam badan kita ni mengesan suhu yang menurun. Jadi dia daripada nilai normal. Apa jadi? Masih lagi dikesan oleh kedua-dua termoreseptor, iaitu yang berada di kulit dan juga di hipotalamus. Dia tengok apa yang berlaku secara fizikal. Okey, bila secara fizikal, dia akan jadi lawan kepada yang tadi. Kalau bulu roma akan menegak. Kenapa menegak? Untuk menahan lebih banyak lapisan udara. Bila lapisan udara tebal, dia akan menjadi penebat untuk kehilangan haba. Kulit kita ya. Yang kedua, kalau urat darah ataupun kapilari darah, kita sebut arteriol. Arteriol akan mengecut. Dan kita panggil proses itu sebagai pemvasocerutan. Dan bila kapilari darah kecut, maka kurang darah mengalir ke permukaan kulit. Jadi kuranglah haba
dibebaskan ke permukaan. Sebab kita perlu haba sekarang ni. Tersejuk. Yang keempat, otot rangka. Yang ketiga, otot rangka akan mengecut dan mengendur supaya badan kita menggigil. Sebab tu semasa awak sejuk, awak akan terketak-ketak. Masa tu, ia akan meningkatkan suhu badan kita. Seterusnya, yang keempat, kelenjar peluh tadi. Kelenjar peluh tidak akan dirangsang. Kalau awak tadi badan panas, kelenjar peluh dirangsang supaya berpeluh. So sekarang ni kalau sejuk, kelenjar peluh tidak dirangsang supaya tidak berpeluh. Sebab awak tengah sejuk. Kita nak tingkatkan balik suhu badan awak. Okey. Dan kelenjar masih sama ke secara kimia? Ya, masih lagi kedua-dua kelenjar bergerak balas iaitu adrenal dengan tiroid. Hormon akan dirembeskan. Bawah ni ya. Hormon akan dirembeskan, maka kadar metabolisme akan meningkat. Jadi haba akan dihasilkan. Ingat, kalau kelenjar adrenal, maka hormon yang akan dirembeskan ialah hormon adrenalina. Dia berkaitan dengan nama kelenjar. Kalau hormon tiroid, kalau kelenjar tiroid, hormonnya ialah hormon tiroksina. Okey. Dan ini adalah summary. Ni kalau 2-3 kali macam ni kita nak awak cepat ingat. Okey. Ini adalah jadual summary berkaitan dengan pengawal aturan suhu badan. Dan ini ialah pengawal aturan aras gula darah. Pengawal aturan aras gula darah, glukosa diperlukan untuk respirasi. Kita makan kan? Kenapa kita makan? Kita makan untuk memberi glukosa kepada badan kita. Bila ada glukosa, kita boleh melakukan respirasi. Jadi, cerita dia badan kita akan ada kawal atur aras gula darah. Aras normal glukosa ialah, dalam darah kita ialah 75 hingga 110 mg. Jadi, kalau aras gula meningkat, sel beta pada kelompok sel Langerhans. Kat sini ya. Sel Langerhans di pankreas akan merembeskan hormon insulin ke dalam darah. Jadi, macam ni ya, murid. Kalau berkaitan dengan pengawal aturan aras gula dalam darah kita, organ yang bergerak balas adalah biasanya organ pankreas. Pankreas yang buat kerja tu. Dia yang kontrol gula dalam darah kita. Jadi, dalam pankreas, organ pankreas kita ada kelompok sel Langerhans. Ada sel beta dan sel alfa. Okay, jom kita tengok apa yang dia buat. Kalau gula meningkat, poin ketiga ni nak. Kalau gula meningkat, sel beta akan rembes hormon insulin. Di hati, hormon insulin akan tukarkan glukosa yang berlebihan tadi sebab gula meningkat. Dia akan tukar kepada glikogen untuk disimpan dalam kita punya sel-sel otot dan juga sel hati. Jadi, itu adalah mekanisme suap balik negatif kalau gula darah meningkat. Okey, bagaimana kalau gula darah menurun? Maksudnya tak cukup ni gula dalam darah kita ni. Makan tak cukup, tak lalulah kan? Okey, apa jadi? Kita ada nama sel alfa. Sel alfa Langerhans. Dia akan merembeskan hormon glukagon. Sel alfa Langerhans duduk kat mana? Dekat pankreas juga. Dia akan merembeskan hormon glukagon. Jadi apabila glukagon ada hormon ni, hati akan tukarkan glikogen kepada glukosa. Yang mana glikogen yang disimpan tadi dalam hati, dia akan tukarkan kepada glukosa supaya darah ada cukup glukos. So aras glukosa yang tadi, yang rendah tadi akan naik kepada julat normal. Ini adalah mekanisme dia nak. Awak tengok garis yang tengah ni. Ini adalah aras normal. 75 mg hingga 110 mg normal. Kalau tiba-tiba jadi 160 mg. Ni. Aras gula meningkat. Automatik pankreas. Sel apa tadi? Sel beta. Sel beta dalam pankreas kat sini, dia akan rembeskan hormon insulin. Ingat,
Beta remeskan hormon insulin. Apabila insulin diremeskan, hati akan tukarkan glukos kepada glikogen dan disimpan. Jadi, aras glukos menurun. Sebaliknya pula di sebelah kiri ini, kalau tiba-tiba dikesan darah awak mempunyai glukos 50 saja, 50 miligram. Ni 50 miligram. Jadi, turunkan. Apa jadi? Sel alfa di pankreas akan remeskan hormon glukagon. Hafal ni. Cikgu ulang ni, awak kena ingat. Sel alfa rembes hormon glukagon. Apa yang terjadi bila glukagon terhasil? Hati akan tukarkan glikogen yang tersimpan dalam hati itu tukar kepada glukosa. Jadi bila glukosa masuk dalam darah, aras glukos akan meningkat balik dan jadilah normal. Okey, ni boleh baca perlahan-lahan. Awak boleh pause bahagian ni. Okey, saya tengok poin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ni. Okey, poin yang ke-6 ni. Dia bergerak sikit. Okey, aras gula darah pesakit diabetes mellitus. Biasanya tinggi. Sebab pesakit diabetes kan. Maka darah dia akan biasanya tinggi. Jadi tak stabil. Pesakit tersebut akan rasa haus. Ini simptom lah orang yang diabetes. Rasa penat, letih dan dia akan turun berat badan dia. Cukup ya? Turun. Okey, diabetes mellitus boleh dikawal melalui suntikan insulin. Mereka akan ambil insulin. Contohnya pagi-pagi tu akan ambil pengambilan pil yang merendahkan aras gula darah serta melalui penjagaan pemakanan. So kalau dia ambil suntikan insulin, perasan tak? Insulin ni fungsi dia adalah untuk menurunkan gula dalam darah. Glukos akan tukar kepada glikogen. Ingat fungsi insulin dan ingat fungsi glukagon. Okey, ini adalah perkara yang berlaku tadi. Ini boleh pause untuk awak baca. Okey, masih lagi sama. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah tentang mekanisme kawal atur tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Jadi dalam darah kita ada kawalan karbon dioksida. Okey, kita tengok kat sini ya, di sebelah kiri ni. Pernafasan ialah tindakan luar kawal yang dikawal atur oleh pusat respirasi dalam medula oblongata. Okey, tengok di sini. Perubahan pH dalam darah dikesan oleh kemoreseptor pusat dalam medula oblongata. Sel deria yang peka terhadap bahan kimia dan kemoreseptor pada leher. Okey, untuk diagram ni kita mulakan dengan kotak yang pertama di sini lah. Mekanisme kawal atur tekanan separa. Semasa awak melakukan aktiviti cergas, contohnya awak baru sudah berlari ataupun sedang berjoging dengan laju, tekanan separa karbon dioksida akan meningkat. Sebab apa? Sebab kita akan bernafas laju kan? Jadi, tekanan separa karbon dioksida akan meningkat dalam sel-sel badan kita. Sebab sel buat kerja dan sel akan bebaskan karbon dioksida. Jadi, itu yang kita namakan tekanan separa karbon dioksida meningkat disebabkan aktiviti respirasi sel kita. Jadi, ingatlah macam waktu tengah jogging tu, masa tu sel tengah buat kerja. Jadi, karbon dioksida tadi larut dalam plasma darah dan membentuk asid karbonik. Asid karbonik akan terurai menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Tengok gambar persamaan ni. Karbon dioksida terlarut ya air dan dia akan membentuk asid karbonik. Asid karbonik terurai jadi ion hidrogen dan juga ion bikarbonat. Apa masalahnya?
So, bila menjadi macam tu, nilai pH darah kita, nilai pH dalam darah kita dan juga bengali tisu yang kawasan-kawasan otak ni akan menurun. Okay. Nilai pH akan menurun. Okay. Perubahan pH itu dalam darah kita akan dikesan oleh kemoreseptor yang terletak di medulla oblongata ni, pangkal otak sini lah. Ni gambar otak. Jadi medulla oblongata ada kemoreseptor yang akan kesan. Sebab apa kemo? Sebab ini ialah berkaitan dengan perubahan kimia dalam darah kita. Jadi bila macam tu, apa yang berlaku? Impas akan dicetuskan, dia hantar ke pusat kawalan respirasi berkaitan dengan kardiovaskular yang terletak di medulla oblongata dan impas akan dihantar untuk gerak balas. Otot interkosta. Kat mana otot interkosta? Dekat bahagian tulang rusuk kita ni lah. Celah-celah tulang rusuk. Otot interkosta. Diafragma. Awak kena ingat sistem respirasi. Dan otot kardium. Jantung akan mengecut dan mengendur dengan cepat. Dia mengendur cepat. Bila jadi macam tu, kadar pernafasan, denyutan jantung dan kadar ventilasi akan meningkat. Tindakan ini menyebabkan lebih banyak gas karbon dioksida akan dihembuskan keluar daripada paru-paru awak. Ingat tadi ya, kerja bila awak buat kerja teruk, banyak karbon dioksida dihasilkan dalam badan, jadi kita kena buang. Sebab itulah kita akan bernafas cepat. Jantung pun kencang. Itu kita dia berlaku secara automatik. Perasan tak? Awak tak boleh kontrol. Kita tengok, kalau kita lari, automatik kita akan bergerak nafas laju. Okay. So, tekanan separa karbon dioksida dan nilai pH darah kembali normal. Itu cara nak huraikan. Jadi awak kena huraikan setiap point ni. Okay, boleh nak? Ini pengawal aturan tekanan separa. Kita tengok balik aktiviti cergas. Pause video ni untuk awak perhatikan betul-betul. So, CO2 dengan H2O. pH menurun maksudnya semakin beresid sebab nilai ion hidrogen banyak dalam darah. Bila ion hidrogen banyak, pH menurun. Makin pekat asid darah kita. Okay, itu merupakan rasanya. Okay. Ini berkaitan dengan tekanan darah. Kalau tekanan darah aja reseptor apa? Baroreseptor. Jadi baroreseptor terletak di arka aorta dengan arteri karotid. Arteri karotid ialah arteri di leher kita yang membekalkan darah kepada kepala. Reseptor, baroreseptor itu dia mengesan tekanan darah yang mengalir dan dia akan hantar impas ke pusat kawalan kardiovaskular yang terletak di medulla oblongata. Kenapa semua yang daripada di medulla oblongata? Sebab medulla oblongata mengawal tindakan luar kawal. Okay? Jadi dia akan membantu kawal atur tekanan darah awak. So, perhatikan yang sebelah kiri warna kuning ni apabila tekanan darah menurun. Kalau yang sebelah kanan ni tekanan darah meningkat. Kita tengok satu bahagian ya. Apabila tekanan darah dalam badan kita menurun, jadi dia adalah satu benda rangsangan. Baroreseptor dia arka aorta dan arteri karotid leher akan kurang dirangsang. Sebab tekanan darah turun, jadi dia tak dirangsang lah. Jadi pusat kawalan kardio di medulla akan kurang dirangsang. Pembasuh cerutan arteri berlaku. Apa pembasuh cerutan? Cerut, mengecut. Ini menambahkan rintangan kepada pengaliran darah dalam salur darah kita. Pengecutan otot kardium jantung akan otomatik menjadi kuat. Jadi masa tu bila jadi tekanan kuat, tekanan darah akan meningkat. Jadi tekanan darah akan kembali ke julat normal. Mudah ini. Okay? Dia berkaitan dengan kurang dirangsang. Sebab baroreseptor tu macam sensor. Sensor tekanan. Kalau tekanan menurun, otomatik sensor tu kurang dirangsang. Bila kurang dirangsang, berlakulah ni kat sini.
di sini ya. Minat balas kardiovaskular, kurang dirangsang, otot kardium akan meningkat, pengecutannya, tekanan darah normal. Dan ini adalah yang sebaliknya.